Jadi persoalan yang kau punya tadi tu aku rasa persoalan yang sangat menarik dan penting, tetapi pada masa yang sama juga dia agak sensitif. Agak sensitif kan. Sensitif tu kerana adakah punya persoalan, adakah kita perlu memberi tumpuan yang sama kepada peradaban ataupun kerajaan-kerajaan sebelum Melaka yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha? Tak sensitif aku tak tanya kau. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar-pendengar Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Bersama-sama dengan aku, Azan Safa, masih lagi Mat Koi, tidak berubah, dan Iskandar Kamil di belakang. Baju je berubah lah. Baju berubah lah kan. Hari-hari lain-lain ni. Kalau orang ingat tak mandi pula pakai baju sama. Kita masih lagi membincangkan tentang tema menjadi Malaysia. Sebagaimana yang kita rasa sebut, ini adalah usaha kita untuk menggalu kembali kan. Ya, betul. Sejarah Malaysia ataupun menggalu kembali bagaimana Malaysia boleh menjadi Malaysia sebagaimana hari ini. Ya. Dan sebelum ni kita dah ada membincangkan tentang sebelum Melaka, perbincangan mengenai mengapa perlunya kita membuka perbincangan berkaitan sebelum Melaka, dan aku rasa hari ini masih lagi sebelum Melaka. Sebab aku tak puas hati lagi dalam perbincangan yang lepas bila kau ada sebut tentang kenapa Melaka selalu dijadikan titik mula kepada perbincangan pembentukan Malaysia. Adalah yang pertama kau sebut pasal ideologi, ideologi negara. Dan yang kedua adalah kerana Melaka tu sendiri berada dalam wilayah negara bangsa Malaysia pada hari ini. Cuma dalam perspektif pensejarahan, wajar ke tak benda tu kau? Oh, okey. Ni soalan ni sebenarnya agak sensitif lah kan. Sama ada wajar ataupun tidak untuk kita turut memberi tumpuan yang saksama kepada kerajaan-kerajaan sebelum Melaka. Kan? Yang minggu lepas tu aku rasa lebih menjurus kepada buku teks sejarah di sekolah-sekolah lah, yang memberi tumpuan kepada Melaka. Jadi kita punya persoalan tu kan, kenapa kerajaan-kerajaan yang sebelum Melaka tu tidak diberi tumpuan kan. Jadi satunya aku just recap balik lah recap balik tu, aku punya hujah satunya sebab kerajaan-kerajaan tu khususnya macam yang kerajaan-kerajaan dari Palembang, Srivijaya apa semua tu kan, itu kan berada di luar wilayah negara bangsa Malaysia. Dan kemudian satu lagi kemungkinan lah, ini aku punya andaian aku punya andaian, kemungkinan ada kerajaan-kerajaan sebelum Melaka yang berada di wilayah negara bangsa Malaysia yang sekarang ni. Macam Kedah Tua, Langkah Sukar, Gangga Negara kan. Tapi Srivijaya tu di Sumatera lah. Yang ni yang di Semenanjung tu. Di Semenanjung kan. Mungkin kerana andaian aku, mungkin kerana ia adalah kerajaan-kerajaan yang mempunyai unsur-unsur Hindu dan Buddha lah. Jadi ideologi negara melihat ketidakperluan untuk kita mengangkat unsur-unsur Hindu-Buddha sebagai suatu unsur yang harus diberi tumpuan. Jadi yang harus diberi tumpuan adalah Melayu dan Islam. Jadi persoalan yang kau punya tadi tu aku rasa persoalan yang sangat menarik dan penting, tetapi pada masa yang sama juga dia agak sensitif. Agak sensitif kan. Sensitif tu kerana adakah punya persoalan, adakah kita perlu memberi tumpuan yang sama kepada peradaban ataupun kerajaan-kerajaan sebelum Melaka yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha? Tak sensitif aku tak tanya kau. Okey. Tapi kau sendiri rasa macam mana? Aku yang kena tanya. Tak ada, sebab untuk aku dia menarik sebab aku okeylah, aku generasi yang generasi lama lah, generasi yang tua lah. Tapi kalau kau sendiri kan sebagai budak muda, orang muda, kau rasa macam mana? Ada kewajaran ataupun tak untuk hanya memberi tumpuan kepada Melaka dan tidak memberi tumpuan kepada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelum Melaka? Ini pandangan aku lah. Aku bukan budak sejarah ke apa kan. Tapi aku dalam pensejarahan ni, pada aku dia mesti bersifat neutral lah. Mesti bersifat neutral dan perlu diberikan autonominya yang tersendiri. Dengan erti kata lain, memberikan kebebasan yang penuh supaya sejarah itu harus berlandaskan kepada hal-hal yang benar. Aku bukan nak cakap sejarah ni
ada yang tak benar dan sebagainya, tapi ia macam kau cakap, ia tak, aku rasa ia boleh juga dimanipulasi untuk memenuhi keperluan ideologi pihak-pihak yang menulis tentang sejarah tersebut. Tapi pada aku, stand aku adalah sejarah itu mesti autonomi. Maknanya dalam arti kata lain, khusus kepada persoalan yang kau tanya kepada aku tanya kau tanya aku balik, ialah kita harus membuka perbincangan ni dengan lebih jujur lah berkaitan dengan peradaban lain selain daripada Islam, Melayu dan Islam, iaitu kerajaan ataupun wilayah Hindu-Buddha dia. Okey, kalau macam aku punya pandangan pula, aku punya pandangan lah. Aku rasa aku tak jauh pada engkau lah, tapi pada masa yang sama sejarah ni dia adalah suatu subjek, kalau dalam bahasa Inggerisnya fiercely contested. Fiercely contested ni maknanya dia punya tanding tu, tanding untuk memilih kan jalur mana ataupun peristiwa apa ataupun perspektif mana ataupun apa yang nak diangkat dan ditonjolkan, itu dia punya tanding dia sangat sengit. Sangat sengit kan. Jadi untuk sejarah ni jadi neutral, itu yang seelok-eloknya lah. Tapi adakah ia boleh direalisasikan? Itu agak sukar sebab manusia ni dia mempunyai nilai-nilai sendiri dan mempunyai sentimen-sentimen kelompok, sentimen agama, sentimen etnik, termasuk pengkaji-pengkaji sejarah. Betul. Pengkaji sejarah. Jadi kemungkinan dia punya sentimen peribadi dia tu, sama ada dia sebagai Melayu ataupun sama ada dia sebagai Muslim ataupun sama ada dia sebagai Cina ataupun sama ada dia sebagai Buddhis ataupun sama ada dia sebagai Hindu, mungkin mempengaruhi ketika dia memilih apa yang hendak ditonjolkan. Tetapi sebaik-baiknya untuk aku ia harus berlandaskan kepada fakta dan kebenaran lah. Itu aku rasa yang paling penting lah. Jadi kau belum jawab lagi soalan wajar ataupun tak. Okay. Sebelum aku jawab soalan tu, sebab soalan tu adalah soalan yang agak kontroversial lah kan. Jadi kita minum dulu lah, tarik sikit. Dia agak kontroversial kerana dia nak menentukan titik pemula. Sebab titik pemula ni akan memberi semacam panduan kepada identiti negara bangsa baru. Khususnya negara bangsa baru macam Malaysia ni lah, yang hanya tertubuh pada 1963. Iaitu berapa puluh tahun? 40-50 tahun yang lepasan lebih kurang, maknanya baru. Jadi kalau kita memulakan daripada titik Melaka yang merupakan satu titik yang dikategorikan sebagai kesultanan yang mempunyai ciri-ciri Melayu dan Islam lah. Jadi panduan kepada identiti teras negara bangsa tu lebih jelas kan. Tapi kalau sekiranya kita memilih untuk mencari titik sebelum Melaka, iaitu ada unsur-unsur Hindu dan Buddha, bagaimana pula? Kan? Wajar ataupun tak kau? Okay. Wajar ataupun tak? Bukan nak lari tapi aku rasa kita kena memahami sedikit tentang dia punya dilema tu lah. Dilema ni bukan untuk aku. Aku rasa dilema ni untuk masyarakat juga kan, dan juga khususnya kepada mereka yang merangka, menggubal dan juga meletakkan pengisian di dalam silibus-silibus sejarah. Dia nak memulakan daripada mana? Dan ini sangat bergantung kepada ideologi, sentimen dan nilai diri dia tu lah. Kalau dia dipengaruhi oleh unsur-unsur sentimen etnik ataupun agama, kemungkinan pemilihan dia dipengaruhi oleh unsur-unsur itu, etnik dan agama. Tapi yang sebaik-baiknya, macam aku cakap tadi, dia mesti berlandaskan kepada kebenaran. Kalau sebelum Melaka itu, memang kita ni adalah bermula daripada adaban Hindu dan Buddha. Kalau itu yang diperolehi daripada penggalian sejarah, fakta-fakta dan bukti-bukti, untuk aku apa salahnya? Maknanya kita menerima fakta dan kebenaran. Dan pada akhirnya dalam konteks akademik, yang lebih penting itu untuk aku adalah kebenaran. Dan pada masa yang sama, kalau kita memperakui sekalipun peradaban kita yang sebelum ini adalah daripada Hindu dan Buddha, itu memberikan semacam kita at peace lah with our past. Dalam bahasa Inggerisnya lah, at peace with our past. Maknanya kita tenang dan damai menerima
malah merayakan masa lepas kita. Kan? Dan kita kena faham juga tau, bila kita bercakap tentang kerajaan Hindu Buddha sebelum Kesultanan Islam yang bangunkan di Melaka, Hindu Buddha yang pada waktu itu bukan seperti mana sekarang ni. Dan dia lebih bersifat sinkritik lah. Mungkin aku boleh tulis sikit kat sini ya. Kau familiar tak ni? Dia daripada perkataan bahasa Inggeris lah, sinkritik. So bila dia melayukan SINKRETIK, sinkritik. Sinkritik ni dia ada percampuran. Dia ada Hindu Buddha, tetapi bukan hanya Hindu Buddha, tetapi juga ada unsur-unsur tempatan masa lalu. Sebelum Islam lah. Jadi unsur-unsur tempatan tu membentuk suatu ideologi ataupun satu peradaban yang bersifat percampuran antara unsur-unsur daripada pelbagai peradaban di luar daripada Nusantara ataupun daripada alam Melayu ni. Dan itu sebagai sesuatu untuk aku, sesuatu yang indah. Indah tu kerana kita ada tradisi yang merangkul, memeluk kepelbagaian. Kita merangkul unsur-unsur daripada luar. Kan? Itu kan sesuatu yang yang sangat indah lah. Maknanya kita tak insular. Maknanya kita mempunyai tradisi dan budaya keterbukaan untuk memeluk yang lain. Aku mungkin engkau boleh dalam konteks realiti sekarang. Silibus sekolah yang dah pun ada sekarang. Apa pendirian kau untuk tu? Adakah sewajarnya untuk membawa sebagaimana apa yang kau sebutkan tadi ataupun okey, aku rasa benda ni memerlukan perbincangan lah. Dia bukannya sesuatu yang boleh diberi jawapan sekarang oleh aku. Tapi apa yang aku cuba bangkitkan, timbulkan persoalan ini supaya kalau ada siapa-siapa yang tengok, kita boleh bincangkan benda ni. Kerana buat apa kita nak malu dengan masa lepas kita? Kalau masa lepas kita Hindu, Buddha, sinkritik, apa salahnya untuk kita terima? Kan? Tapi sekarang ini kita, kalau aku dengan kau lah, aku sendiri sebagai seorang Muslim lah, kan? Tapi kita menerima dan berdamai dengan masa lepas kita dan menunjukkan berapa terbukanya tradisi dan budaya kita yang memeluk dan merangkul yang lain, termasuk idea-idea yang lain. Baik, Koi. Kita punya episod hari ini kesimpulannya adalah berdamai dengan masa lalu kita. Yes. Itu cantik. Jadi terima kasih buat pendengar podcast Teh Tarik ke Kawah Buku. Dapatkan layari www.kawahbuku.com untuk mendapatkan buku-buku judul-judul yang menarik untuk sebagai bahan kajian ataupun bahan bacaan harian anda. Jumpa dalam siri episod akan datang. Terima kasih Koi, terima kasih semua. Terima kasih Tan. Terima kasih.